Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Saya Nurhani Sitisan binti Jamaluddin, A163363. Sebelum kita melanjutkan pembentangan mengenai kaedah, teknik dan sebagainya, kita perlu fahami dahulu apa yang diperkatakan sebagai kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran pertama kita pada hari ini ialah kemahiran mendengar, di mana kemahiran ini merupakan salah satu kemahiran berbahasa yang utama. Namun, berdasarkan kajian, satu ketika dahulu, kemahiran ini pernah diabaikan kerana adanya tanggapan kemahiran ini boleh diperolehi secara semula jadi. Kajian tersebut dijalankan oleh Chu dan Abdullah pada tahun 2008. Tetapi, beberapa pengkaji mendapati bahawa kemahiran ini mempunyai impak yang besar dan tersendiri. Antara pengkaji yang menyatakan hal sedemikian ialah Fenton 1991. Fenton 1991 yang menyatakan sebahagian besar pengetahuan boleh diperolehi daripada aktiviti mendengar yang aktif. Selain itu, kajian daripada Al-Makfur pada tahun 2011, beliau menyatakan bahawa penguasaan individu boleh dipertingkatkan, manakala Hyslop and Tones menyatakan kemahiran ini juga adalah asas kepada perkembangan kognitif. Jadi ianya perlu dilatih agar kefungsian kemahiran ini dapat diaplikasikan secara maksimal. Seterusnya, untuk kemahiran kedua hari ini kita akan mempelajari mengenai kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur didefinisikan sebagai bercakap dan berbicara mengikut Kamus Belajar edisi kedua tahun 2004. Kemahiran ini dianggap sebagai kemahiran yang kompleks kerana ianya melibatkan proses mental bagi menggerakkan alat artikulasi atau alat pertuturan. Dalam kajian Roslan 2006 dinyatakan bahawa manusia bercakap atas tujuan tertentu seperti keseronokan, penyampaian maklumat, menyatakan hasrat atau menyelesaikan masalah. Selain itu, Malamah 1987 pula menyatakan melalui pertuturan akan wujudnya interaksi yang menghidupkan suasana. Namun, harus diingati pengabaian terhadap aspek utama berbahasa mampu membawa kepada kesalahfahaman. Contohnya kesilapan dalam penggunaan intonasi, tekanan jeda dan sebutan. Secara ringkasnya, kemahiran mendengar dan bertutur adalah kemahiran yang penting dan perlu dijilap kerana kedua-duanya termasuk dalam komponen berbahasa. Ianya saling berhubung kait dan merupakan medium tertua dan paling kerap digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Tanpa salah satu kemahiran ini, sesuatu penyampaian makna tidak akan dapat disampaikan secara maksimal. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya ini menunjukkan mengenai pendekatan. Pendekatan merupakan cara atau langkah untuk memulakan sesuatu tugasan. Terdapat pelbagai pendekatan dan pendekatan pertama kita pada hari ini ialah pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini dikatakan dipelopori oleh ahli pemikir behaviorism dan ia berpegang kepada konsep khusus kepada umum, iaitu dimulai dengan contoh-contoh khusus dan diakhiri dengan satu kesimpulan umum. Pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk membuat kesimpulan sendiri kerana ia bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan dan menekankan kepada pengulangan. Menurut kajian terdahulu, pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam pengajaran konsep seperti subjek matematik, sains ataupun bahasa dan ia juga sangat sesuai untuk pembelajaran aktif kerana pendekatan ini dikatakan dapat merangsang kognitif, kemahiran mendengar, bertutur maupun berbahasa murid. Dan ianya melibatkan proses penakbulan serta inkuari penemuan. Dalam pendekatan ini, guru hanya berperanan sebagai pembimbing atau pemudah cara kerana dalam penggunaan pendekatan ini,
perlu menyediakan contoh-contoh yang relevan dan sesuai dengan topik pengajaran. Secara ringkasnya, guru tak perlu mengajar di hadapan kelas sebab guru nak timbulkan rasa ingin tahu, memberikan galakan kepada murid untuk meneroka atau meneliti dan ambil inisiatif sendiri untuk mendapatkan sesuatu jawapan. Setelah jawapan diperolehi oleh murid tu, barulah guru akan bimbing murid ini untuk buat satu kesimpulan generalisasi. Dan selain itu, setelah murid dapat jawapan, guru juga boleh menguji murid tu dengan mengajukan beberapa soalan ataupun melakukan perbincangan. Jadi, masa tu guru tu akan tahu adakah objektif pengajaran yang diingini tu tercapai ataupun tidak. Terdapat beberapa teknik seperti yang dikatakan tadi. Kita ada teknik perbincangan, soal jawab ataupun percambahan idea iaitu brainstorming. Dan melalui teknik-teknik ini, guru akan faham dan tahu sama ada murid dia tu boleh mencapai atau tidak objektif pembelajaran yang dikehendaki. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan didaktif. Pendekatan ini ialah pendekatan yang berkonsepkan umum kepada khusus. Dia berlawanan dengan induktif yang berkonsepkan khusus kepada umum. Okey, didaktif ini dia bermula dengan satu contoh atau prinsip ataupun apa-apa peraturan umum dan ia akan dilanjutkan untuk menjadi satu contoh yang khusus. Namun ia dianggap sebagai satu pendekatan yang kompleks kerana ia memerlukan murid yang mempunyai kefahaman yang mendalam dan pengetahuan yang cukup. Jika murid itu tak dapat memanfaatkan kemahiran mendengar dia dengan baik, jadi susahlah untuk dia menghasilkan satu contoh yang sesuai untuk prinsip atau peraturan yang diberikan oleh guru dia tu. Dalam pendekatan didaktif ini juga, guru sebagai pembimbing dan pemudah cara di mana guru akan bimbing murid dia untuk ingat, untuk bolehkan murid itu selesaikan masalah dan dapatkan satu kesimpulan yang baru. Terdapat 3 strategi yang selalu digunakan dalam bilik darjah, iaitu penyelesaian masalah, membentuk generalisasi baru, membuktikan hipotesis. Dan untuk menjayakan strategi itu, kita ada beberapa teknik yang kebiasaannya juga digunakan, iaitu main peranan, bercerita, tunjuk cara dan lakonan. Seterusnya ialah pendekatan elektik, di mana pendekatan ini adalah satu pendekatan yang fleksibel dan membolehkan guru untuk memodifikasi pengajaran mengikut situasi dan kemampuan pelajar. Sebab seperti yang kita tahu, dalam setiap bilik darjah, dia punya kepelbagaian pelajar juga berbeza. Jadi untuk memenuhinya, pendekatan ini boleh digunakan. Pengkaji terdahulu mengenai pendekatan ini mengatakan bahawa pendekatan ini mampu untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang seimbang kerana ianya dirancang dan dirancang tu mengikut kebolehan dan kemampuan pelajar. Pendekatan ini juga dia ada susunan dia yang tertentu. Contohnya dia perlu bermula dengan bertutur, menulis, memahami dan seterusnya membaca. Untuk menggunakan pendekatan ini, guru boleh menilai sendiri konsep ataupun ciri yang mana yang lebih dikehendaki untuk ambil secara sebahagian ataupun hanya pilih ciri-ciri tertentu untuk digunakan juga tak apa untuk pendekatan elektik ni. Menurut kajian terdahulu, pendekatan elektik ini membantu meningkatkan kemahiran mengeja, membaca untuk murid-murid. Ia tidak terbatas hanya untuk penggabungan induktif dan didaktif sahaja. Jika ada pendekatan-pendekatan lain yang dirasakan sesuai, boleh juga digabungkan. Pendekatan elektik ini disokong oleh satu teori, iaitu teori elektik, di mana teori itu mengatakan bahawa kaedah ini boleh diterapkan dari mana-mana pendekatan. Seperti yang saya katakan tadi,
apa-apa saja pendekatan yang dirasakan sesuai boleh digunakan. Kita boleh ambil sepenuhnya ataupun sebahagian ataupun hanya ciri-ciri kecil daripada pendekatan yang lain itu kita gabung-gabungkan menjadi satu pendekatan yang baru. Untuk menjayakan pengajaran berdasarkan pendekatan elektik ni, ada beberapa teknik yang sering digunakan, iaitu penyelesaian masalah, soal dan jawab, tunjuk cara dan permainan bahasa. Pendekatan yang keempat ialah pendekatan situasi. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Mackey pada tahun 1965 dan ia dijadikan sebagai salah satu strategi kemahiran mendengar dan bertutur. Pendekatan ini menekankan kepada aspek kefahaman teori ataupun praktikal yang berkaitan dengan pendengaran serta penggunaan yang tepat unsur-unsur bunyi bahasa. Unsur-unsur bunyi bahasa yang dimaksudkan ialah seperti pola, nada, intonasi dan lain-lain. Menurut kajian terdahulu, individu seharusnya mempelajari kemahiran berbahasa yang lain seperti mengingat, membuat tanggapan, memahami struktur bahasa kerana ia dapat meningkatkan penguasaan kosakata serta percakapan lisan. Seterusnya, dalam pendekatan ini, guru berperanan sebagai ejen utama dan sangat memainkan peranan yang penting kerana guru yang mempunyai dan menguasai pengetahuan mengenai proses-proses yang terlibat untuk menggunakan pendekatan ini mampu untuk membantu murid supaya lebih mudah menyebut bunyi dan menggunakan struktur bahasa secara lebih tepat. Pendekatan kelima ialah pendekatan komunikatif. Ianya dianggap lebih holistik daripada pendekatan situasi. Ini kerana ia adalah satu bentuk pengajaran yang tidak hanya berfokus kepada kemahiran kecil. Kemahiran kecil yang kita maksudkan ialah kemahiran mengingat, membuat tanggapan dan menyebut. Pendekatan ini sangat memberi penekanan terhadap kebolehan individu untuk menggunakan unsur bahasa secara tepat dan sempurna kerana ia sangat menekankan aspek fungsi dan struktur bahasa dilakukan secara serentak. Pendekatan ini berbeza dengan pendekatan tradisional yang hanya pentingkan aspek tata bahasa dan perbendaharaan kata. Oleh sebabkan itu, pengajaran untuk pendekatan ini dicadangkan melibatkan unsur dialog. Di sini, guru perlu memainkan peranan untuk menerapkan pendekatan ini ke dalam pengajaran. Tetapi harus diingati, guru itu sendiri perlu terlebih dahulu membina hubungan positif bersama pelajarnya bagi memastikan kelancaran pembelajaran di bilik darjah. Pengkaji pendekatan ini yakin bahawa kemahiran bertutur boleh dikuasai sekiranya murid sering menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar. Oleh itu, aktiviti yang digalakkan untuk menggunakan pendekatan ini adalah aktiviti bercerita dan perbincangan supaya murid dapat bertukar-tukar idea dan pandangan. Di samping itu, mereka juga akan mengaplikasikan aspek dan struktur bahasa yang sebenar. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya menunjukkan mengenai kaedah. Kaedah ialah langkah dalam pengajaran yang wujud berdasarkan kebolehan pendekatan pengajaran bahasa yang digunakan oleh guru. Salah satu daripadanya ialah kaedah pengajaran kendiri dan terancang. Kaedah ini bukan sahaja membantu guru untuk mencapai objektif, tetapi ia juga membantu murid untuk mengasah kemahiran mendengar dan bertutur. Di bawah kaedah pengajaran kendiri terancang, terdapat beberapa kaedah lain yang boleh digunakan, seperti kaedah huraian, kaedah menyoal, kaedah menghafal. Kaedah huraian ialah untuk menggalakkan murid menghurai mentafsir maklumat yang diberikan dalam bahasa sendiri.
Contohnya, guru hanya memberikan topik ataupun gambar dan murid yang akan menghuraikannya secara lebih terperinci. Kaedah yang kedua ialah kaedah menyoal. Kaedah ini boleh dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kerana di sini berlakunya interaksi di antara guru dengan murid. Guru akan memberikan soalan dan murid pula akan memberikan jawapan. Kaedah soal jawab ini juga akan membantu untuk pembelajaran yang lebih aktif. Yang ketiga ialah kaedah menghafal. Melalui kaedah menghafal, murid boleh bertutur dengan fasih dan mengeluarkan ayat-ayat gramatis. Kaedah ini sesuai diaplikasikan dalam aktiviti berlakon maupun bercerita. Ketiga-tiga kaedah ini akan sangat membantu murid untuk memperkasakan lagi kemahiran mendengar dan bertutur mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Hazira binti Muhammad Zaki, A162755 akan menyambung pembentangan dengan menjelaskan berkaitan kaedah terus. Kaedah terus ni, dia merujuk kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa sasaran secara semula jadi, sama seperti yang dilalui kanak-kanak semasa proses memperoleh bahasa pertama ataupun bahasa ibunda mereka. Ini ialah penyertaan oleh Abdullah Hasan 1987. Maksudnya, murid menguasai kemahiran bertutur secara semula jadi selepas didedahkan dengan persekitaran yang menyediakan banyak maklumat audio dalam bahasa sasaran secara kerap. Dalam erti kata lain, murid boleh bertutur dalam bahasa sasaran sebab murid tersebut selalu ataupun dah biasa dengar individu lain bertutur dalam bahasa sasaran tersebut. Satu daripada prinsip penting kaedah terus ni ialah murid harus belajar kemahiran mendengar dan bertutur menggunakan terus bahasa sasaran tanpa sebarang aktiviti terjemahan ke dalam bahasa ibunda. Ini adalah berdasarkan pernyataan oleh Rushdie 1989. Larson 1986 pun ada menjelaskan yang kaedah terus ni dia menggunakan hanya satu bahasa sahaja, iaitu bahasa sasaran. Daripada aspek pengajaran, guru akan menggunakan bahasa sasaran sahaja. Jadi, andai katalah murid tanya tentang satu-satu perkataan ni, guru harus menjelaskan maksud perkataan tu dalam bahasa sasaran. Maksudnya, guru sama ada perlu menghuraikan panjang-panjang, tak pun guna kata antonim ataupun sinonim, tak pun guru mendemonstrasikan maksud perkataan tu menerusi perlakuan, tunjuk aksi. Seterusnya, kaedah terus ni dia mengetengahkan aktiviti berdialog. Jadinya sangat sesuailah digunakan untuk mengajar kemahiran mendengar dan bertutur. Sebab aktiviti berdialog ni kan dua hala, ada yang dengar, ada yang bertutur. Seterusnya, saya akan terangkan berkaitan kaedah komunikatif. Secara ringkasnya, kaedah ni menggalakkan pembelajaran yang berlandaskan aktiviti berkomunikasi ataupun berinteraksi. Kaedah ni dia menumpukan kepada aspek pragmatik bahasa ataupun aspek fungsi ataupun penggunaan bahasa dalam konteks budaya suatu masyarakat. Dalam erti kata lain, kaedah ni menumpukan terhadap penggunaan bahasa dalam interaksi ataupun hubungan yang sebenar. Prinsip kaedah komunikasi ni ialah penggunaan peraturan bahasa yang betul semasa berkomunikasi. Jadi kiranya kaedah komunikatif ni berbezalah daripada kaedah-kaedah tradisional yang lain yang hanya fokus kepada aspek tata bahasa ataupun perbendaharaan kata sahaja. Kaedah audiolingual pula ialah kaedah yang menggabungkan dua kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Jadi, mula-mula murid akan diperdengarkan dengan bahan audio.
Kemudian, murid akan diminta untuk menyebut kembali apa yang didengari dengan nada serta intonasi yang tepat secara berulang-ulang. Dalam aspek pengajaran, Brown 1987 ada menjelaskan yang aktiviti PNP yang dijalankan berlandaskan kaedah audiolingual ni selalunya melibatkan pengulangan. Manakala, bahan bantu mengajar yang sesuai contohnya adalah rakaman audio. Tetapi rakaman tu mestilah tepat dari segi peraturan bahasa dan jelas untuk didengari. Selalunya rakaman yang dipilih sebagai bahan bantu mengajar terdiri dalam bentuk dialog. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan kaedah fonetik ataupun kaedah linguistik. Menurut Kamaruddin Haji Hassan 1988, kaedah linguistik ni dia dimulakan dengan pembelajaran kemahiran mendengar yang kemudiannya diikuti oleh kemahiran bertutur. Kaedah ini mengetengahkan pembelajaran aspek fonologi ataupun simbol fonetik. Abdullah dan Nasir 1961 menjelaskan yang ilmu fonologi ni dia penting dalam proses belajar bahasa, terutamanya bagi individu yang bukan penutur asli bahasa sasaran yang dipelajari. Contoh, murid berbangsa India belajar bahasa Malaysia. Ilmu fonologi ni penting sebab untuk bertutur dengan baik, kenalah tahu dulu bunyi-bunyi yang terdapat dalam bahasa. Dalam aspek pengajaran pula, guru perlu tahu dan faham tentang sistem artikulasi manusia supaya boleh membimbing murid untuk menghasilkan bunyi yang tepat menggunakan alat artikulasi yang sepatutnya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan kaedah ajuk hafaz. Secara ringkasnya, kaedah ajuk hafaz ni melibatkan aktiviti demonstrasi dan latih tubi. Kaedah ni selalunya bermula dengan guru menunjukkan demonstrasi, sama ada demonstrasi penyebutan bunyi, perkataan maupun frasa yang kemudiannya diikuti ataupun diajuk oleh murid sehinggalah murid tersebut menghafal kandungan pembelajaran tadi. Tapi sebenarnya Ibnu Khaldun 1958 berpandangan yang aktiviti yang semata-mata menghafal ni dia tidak menjamin kefasihan dan kecekapan murid dalam bertutur. Oleh itu, beliau mencadangkan agar guru memberikan murid pemahaman berkaitan apa yang diajuk ataupun dihafal oleh murid. Sebab maklumat yang difahami akan lebih lama disimpan dalam memori. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan kaedah bacaan. Menurut Ramina dan Rahim 1987, kaedah bacaan ni pada asalnya dia dibangunkan sebagai satu strategi pengajaran kemahiran membaca. Tapi sebenarnya dengan sedikit modifikasi, kaedah ni boleh bantu memperkembangkan kemahiran mendengar dan bertutur. Sebagai contoh, aktiviti membaca dengan kuat dan lantang, read aloud. Yang mana dalam aktiviti ni ada murid yang baca petikan dengan kuat dan ada murid yang dengar bacaan tadi. Jadinya kaedah ni dia memberi penekanan terhadap aspek sebutan yang tepat dan jelas. Lagipun murid juga berpeluang untuk memperbanyakkan koleksi perbendaharaan kata beserta dia punya pronunciation sebutan. Seterusnya, kita akan melihat kepada teknik-teknik PNP, kemahiran mendengar dan bertutur. Umumnya, teknik pengajaran merujuk kepada kemahiran guru dalam mentadbir sesi PDPC secara praktikal. Jadi, teknik yang pertama ialah teknik latih tubi. Teknik latih tubi ni merupakan satu daripada teknik yang terangkum dalam kaedah audiolingual. Dalam teknik latih tubi ni, guru boleh buat latihan yang dijalankan secara berulang-ulang menggunakan struktur bahasa yang tepat dari awal proses pembelajaran bermula. Ibnu Khaldun 1958 berpandangan
Kemahiran bahasa lisan boleh dikuasai dengan mudah sekiranya selalu dipraktikkan, sama ada dalam kelas ataupun dalam kehidupan seharian. Kiranya, kalau kita buat latih to be, maksudnya kita selalu guna kemahiran tu sehingga jadi satu kebiasaan. Jadi, bila dah selalu guna, dah jadi biasa, kita pun secara tidak langsung akan mahir. Kenyataan ini disokong oleh Sheet Agile 2007. Selain itu, guru juga boleh mengaplikasikan teknik peniruan. Dalam teknik ni, guru mempunyai peranan yang signifikan sebab guru perlu menjadi contoh kepada murid-murid. Guru dikehendaki untuk mempamerkan penggunaan bahasa yang tepat dari aspek struktur juga pragmatiknya supaya murid terdedah dengan contoh yang baik, terutamanya dari aspek sebutan, pronunciation, termasuklah nada, intonasi, tekanan dan lain-lain. Tapi sebenarnya belajar guna bahan audio yang lain pun boleh juga, tak semestinya direct daripada guru. Contohnya rakaman audio. Yang penting bahan tu murid boleh dengar dengan jelas. Seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan teknik bertutur berdasarkan gambar. Dalam teknik ni, guru akan menunjukkan bahan visual ataupun gambar kepada murid. Kemudian, murid akan diminta untuk bercakap ataupun mengulas tentang gambar tersebut. Bagi murid yang pasif, guru dicadangkan untuk berinteraksi ataupun menggalakkan murid yang pasif tadi tu bertutur menggunakan soalan. Maksudnya, guru tanya dan murid jawab. Teknik ni selalunya dijalankan berlandaskan konsep SMC, S story, M moral, C comment. Pada peringkat S, murid akan diminta untuk menghuraikan maklumat tersirat yang murid nampak dalam gambar. Kiranya murid bagi tahu balik apa yang dia nampak dalam gambar tu. M ni, murid menghuraikan maklumat tersirat ataupun moral yang dikenal pasti. C pula, murid berkongsi pandangan peribadi berdasarkan gambar tadi. Selain daripada itu, guru juga boleh menggunakan kad imbasan yang menyediakan pilihan-pilihan kosakata. Kiranya nanti murid boleh memilih pilihan kosakata tadi untuk digunakan semasa dia nak menghuraikan tentang gambar. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan teknik soal jawab. Berdasarkan teknik soal jawab ni, dikatakan bahawa guru berkemampuan dalam merangsang dan mengembangkan kemahiran mendengar dan bertutur murid. Menerusi aktiviti, guru menyoal dan murid menjawab. Tapi satu prinsip yang penting, guru dan murid perlu ada hubungan yang positif. Maksudnya, murid rasa selesa dan selamat dengan guru dan tak rasa takut dengan guru. Bila dia tak rasa takut, dia rasa selamat dan selesa, barulah dia berminat, bermotivasi dan yakin untuk jawab soalan tu, untuk sertai aktiviti soal jawab tadi tu. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan teknik perbincangan. Teknik ni dia dikategorikan ataupun terangkum dalam kaedah penyelesaian masalah. Aktiviti pembelajaran yang berdasarkan teknik ni boleh dimulakan dengan guru memberikan satu isu ataupun masalah dan minta murid dalam kumpulan membincangkan solusi bagi permasalahan tadi. Maksudnya, menerusi teknik perbincangan ni, murid berpeluang untuk mempraktikkan kemahiran bertutur dan mendengar serta turut berkesempatan mengasah kemahiran berfikir. Sebabnya, dalam proses perbincangan tu, ada yang mendengar, ada yang bertutur, dan mereka, untuk menyelesaikan masalah tu, mereka perlu menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi masing-masing. Teknik yang keseterusnya ialah teknik dialog. Aktiviti berdialog ni, aktiviti yang berlandaskan teknik dialog ni, dia berpotensi untuk mendedahkan murid dengan struktur bahasa yang sesuai digunakan semasa berinteraksi dengan individu lain secara berkesan. Maksud secara berkesan tu ialah kita faham apa orang cakap dan orang faham apa kita cakap.
Aktiviti berdialog ni, teknik berdialog ni boleh dijalankan antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid. Tapi berdasarkan pembacaan, kebanyakannya menggalakkan aktiviti teknik dialog ni dijalankan antara murid dengan murid. Maksudnya, tetapi guru perlu sentiasa memantau aktiviti berdialog tu untuk mengenal pasti dan kemudiannya membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid semasa berlangsungnya aktiviti berdialog tadi. Pemilihan topik dialog tu digalakkan berkaitan dengan pengalaman ataupun pengetahuan murid supaya mereka lebih berminat untuk menyertai aktiviti berdialog tadi dengan aktif. Seterusnya ialah teknik drama. Teknik drama ni dia melatih murid untuk menggunakan kemahiran mendengar dan bertutur secara praktikal. Seterusnya, teknik ini memberikan penekanan terhadap penggunaan aspek kemahiran bahasa paralinguistik dan bukan linguistik. Contoh bagi paralinguistik ialah jeda, tekanan, nada dan intonasi. Manakala contoh bagi bukan linguistik pula ialah ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Aspek kemahiran bahasa paralinguistik dan bukan linguistik ni adalah penting untuk dipelajari kerana ianya turut mempengaruhi keberkesanan penyampaian sesuatu pertuturan. Dan berdasarkan teknik pendramaan ni juga, mereka murid sudah pun menghafal dialog masing-masing sebelum dipersembahkan kepada khalayak. Teknik main peranan pula merupakan satu situasi yang melibatkan murid memegang sesuatu peranan sama ada sebagai diri dia sendiri ataupun sebagai individu lain. Dan kemudiannya, murid diminta untuk berperilaku ataupun bertindak berdasarkan watak yang dipegang. Selalunya, teknik main peranan ni, dia dijalankan secara spontan. Berbeza dengan teknik pendramaan. Teknik pendramaan bukan spontan. Murid dah hafal dialog yang dah dibina. Tetapi, menurut Kumari 2014, terdapat 3 kategori aktiviti main peranan iaitu aktiviti main peranan dengan clue, aktiviti main peranan dengan panduan dan aktiviti main peranan bebas ataupun spontan. Aktiviti main peranan bebas adalah di mana guru hanya menyatakan situasi secara umum, sementara aktiviti main peranan dengan clue adalah di mana guru menjelaskan situasi yang perlu dilakonkan oleh murid secara jelas dan terperinci. Aktiviti main peranan berpandu sepenuhnya pula adalah di mana guru menyediakan skrip dan murid hanya perlu memainkan peranan yang diminta berdasarkan skrip yang sudah disediakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azman bin Azmi, nombor matrik A166942. Jadi saya akan teruskan slide kita dengan teknik bercerita. Kebiasaannya guru di sekolah akan berceritakan kepada murid mereka tentang sesuatu cerita ataupun tentang pelajaran yang mereka pelajari pada hari itu seperti sebuah pokok yang rendang. Jadi semasa guru bercerita, kemahiran mendengar murid dapat dikembangkan dan semasa guru bercerita juga ianya dapat menguasai aspek sebutan, nada dan intonasi yang guru sampaikan dan murid mendengar tentang apa dia yang guru sampaikan. Dan murid di situ, murid akan fahami apa cerita yang guru ingin sampaikan kepada mereka. Dan semasa guru tu bercerita seperti cerita pokok yang rendang. Jadi, murid dapat mengetahui perbendaharaan kata yang baru dan murid dapat menguasainya dan menggunakannya bila bercerita kepada rakan yang lain. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan daya kreatif dan imajinasi murid. Seperti guru bercerita tentang pokok yang rendang. Jadi, mungkin murid itu membayangkan tentang pokok yang rendah ataupun pendek semasa guru itu bercerita. Seterusnya adalah teknik tunjuk ajar, cara. Seterusnya adalah teknik tunjuk cara. Teknik ini adalah berpusatkan kepada murid, di mana guru meminta murid untuk menggunakan bahasa yang betul untuk menunjukkan cara tentang sesuatu perkara sambil menggunakan aksi gerak badan mereka yang tersendiri.
seperti cahaya matahari sangat menyinari bumi. Jadi tunjukkan macam mana cahaya mentari tu bunyi-bunyi macam ni lapangkan tangan macam tu. Jadi murid yang mendengar cerita akan tahu yang wow, menyinari betul. Macam tu. Seterusnya adalah teknik simulasi pemusatan masalah. Di dalam teknik ini, murid berbincang tentang sesuatu masalah dan kemudiannya menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya kalau guru memberikan satu jalan cerita dan guru mengarahkan untuk murid tersebut menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Jadi murid di sini dapat bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut. Dan seterusnya, dalam teknik ujian ini juga dapat membantu murid mendengar dengan baik dan bertutur dengan berkesan. Jadi murid dapat mendengar arahan dengan betul daripada guru dan dapat bercakap dengan betul bersama kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya mereka bersama. Seterusnya adalah teknik simulasi pemusatan penerbitan, di mana dalam teknik ini, murid merancang dan menghasilkan satu projek penerbitan, misalnya penerbitan drama radio. Dalam teknik ini juga dapat menggalakkan pertukaran idea menerusi perbincangan yang dijalankan. Jadi kalau guru itu mengarahkan murid mereka untuk bercerita seperti di dalam radio, kalau radio sekarang ni ada di dalam radio Classic FM, di mana dalam radio tersebut kalau kita selalu dengar dia ada drama petang. Di situ dia akan mengisahkan tentang sesuatu cerita berkenaan dengan isu semasa ataupun tentang ibu bapa. Teknik yang seterusnya adalah teknik membaca dengan kuat. Di mana dalam teknik ini, ianya merupakan suatu keperluan dalam pelaksanaan latihan sebutan yang telah dikatakan oleh Abdul Hasan tahun 1987. Seterusnya, murid akan berpotensi untuk memperoleh kemahiran bertutur yang baik sekiranya terdedah kepada banyak maklumat audio berkaitan bahan pembacaan yang baik yang telah dikatakan oleh Skudeva pada tahun 2011. Jadi di sini, guru di sekolah kebiasaannya menyuruh anak murid mereka untuk membaca dengan kuat. Supaya apa? Supaya murid mereka dapat melancarkan dan memperbanyakkan pembedahan kata dengan latihan sebutan yang mereka telah sebut. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan cara bercerita adalah dengan mengadakan satu pertandingan seperti pertandingan pidato, puisi dan syarahan yang menggalakkan murid untuk menyertai pertandingan tersebut. Supaya dengan pertandingan ini dapat murid melancarkan pertuturan mereka untuk menjadi yang lebih baik. Seterusnya adalah temu bual dan perbualan. Temu bual dan perbualan ini, bila kita temu bual, bila guru mengarahkan satu tugasan untuk murid menemu bual seorang guru tentang prestasi guru tersebut, jadi di situ ada proses perbualan di antara guru dan murid. Dan murid juga dapat mengatasi masalah pertuturan mereka dengan baik dan dapat melancarkan persoalan yang mereka ingin ajukan kepada guru tersebut. Yang seterusnya adalah berlakon. Dalam aktiviti berlakon ini juga, murid dapat melancarkan juga pertuturan mereka dan menggunakan gerak badan untuk meluahkan perasaan mereka di dalam lakonan. Seterusnya adalah menyampaikan berita atau laporan. Ini yang terakhir. Dalam proses penyampaian berita dan bersama juga dengan laporan. Contohnya guru bercerita tentang berita apa yang guru lalui pada hari tersebut. Contohnya guru melihat satu kemalangan jalan raya semasa guru datang ke kelas. Jadi guru bercerita kepada murid, murid mendengar dan murid dapat memahami apa cerita yang ingin guru sampaikan kepada mereka. Tajuk yang seterusnya adalah teknik menguji kemahiran mendengar. Dalam teknik ini, kita ada ujian mendengar petikan, di mana guru membacakan petikan tentang topik yang dipelajari sebanyak 2 kali. Dan murid tidak memperoleh salinan teks semasa guru mengajar. Yang seterusnya adalah teknik ujian mendengar paragraf.
Di dalam ujian ini, murid akan diberikan soalan berkaitan dengan paragraf yang dibacakan oleh guru untuk murid menjawab apa yang guru sampaikan. Teknik yang seterusnya adalah ujian imla, di mana murid diminta untuk menuliskan semula apa yang dibaca oleh guru. Contohnya, guru akan membaca satu perenggan dan guru mengarahkan untuk pelajar menulis semula apa yang dibacakan oleh guru tersebut supaya guru dapat lihat adakah murid tersebut mendengar dengan jelas ataupun tidak jelas. Teknik yang seterusnya adalah menguji bacaan lisan, di mana di sini guru melihat suara, sebutan, kelancaran, kefahaman, nada dan juga intonasi yang telah diujarkan oleh murid kepada mereka. Di sini guru dapat menilai tentang tahap kelancaran murid tersebut di dalam pertuturan. Seterusnya adalah berbual menurut tajuk, di mana guru harus menyediakan satu tajuk yang berkait dengan pengalaman atau isu semasa yang diketahui oleh pelajar. Seperti contoh, isu semasa di negara kita sekarang ini adalah berkenaan dengan wabak virus COVID-19 yang menular di seluruh Malaysia. Jadi guru boleh bercerita, serta semasa guru bercerita tu murid dapat mendengar dan guru mengajukan soalan, murid dapat menjawab apa yang disoal oleh guru. Teknik seterusnya adalah teknik bercerita menurut gambar, di mana guru menyediakan gambar bersiri atau gambar karangan. Contoh, di dalam kelas, guru menunjukkan satu gambar pokok dan murid harus bercerita tentang gambar pokok tersebut. Seterusnya, teknik berucap menurut topik, di mana lebih mirip kepada hafalan isi penting. Di sini, seperti contoh, guru memberikan satu perenggan dan guru mengarahkan murid untuk mencari isi penting di dalam perenggan tersebut dan bercerita kepada guru tentang apa yang mereka dapat isi penting di dalam perenggan tersebut. Okey, faktor keberkesanan pengajaran mempunyai 6 faktor, iaitu yang pertama adalah kesihatan, yang kedua adalah fizikal, yang ketiga adalah persekitaran, di mana persekitaran yang baik dapat memudahkan lagi pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat adalah jantina, yang kelima adalah dewi bahasa, yang keenam adalah kecerdasan. Kesimpulan daripada tajuk hari ini, iaitu apa yang kita rangkumi adalah pendekatan, kaedah serta teknik di dalam pertuturan dan pendengaran. Kita dapat lihat bahawa kemahiran bertutur iaitu kemahiran yang merangkumi keupayaan murid untuk menyampaikan maklumat, pendapat dan perasaan serta idea yang kritikal, juga kreatif secara lisan, menerusi sebutan dan intonasi yang tepat, tetapi masih menerapkan elemen budaya kita yang sopan yang telah dikatakan oleh Yahya Don 2005. Yang Siti Hajar juga telah memberitahu bahawa kemahiran ini sangat penting yang harus dikuasai oleh setiap individu. Namun, biarpun begitu, ianya bukanlah suatu proses yang mudah untuk dilaksanakan kerana pengajaran kemahiran lisan tidak seharusnya sekadar menunjukkan dan menekankan proses pertuturan yang baik sahaja, tetapi sebenarnya ianya memerlukan proses pembelajaran yang mengetengahkan perihal struktur standard supaya murid memperoleh bimbingan yang efektif untuk bertutur secara teratur dan berkesan. Oleh itu, jelaslah bahawa aktiviti pembelajaran bahasa berlandaskan kaedah-kaedah dan teknik-teknik pengajaran yang telah kita belajar pada hari ini merupakan kemahiran bertutur yang dinyatakan adalah suatu keperluan dalam usaha membangunkan dan memperkembangkan kemahiran mendengar dan bertutur oleh murid. Itu sahaja daripada kami. Sekian.